4 minit dah bazir. Okay. Assalamualaikum. This is rational function. Rational function bentuk dia adalah fx equals a. Ada sesuatu kat depan pecahan ni. Dia bukan dekat atas. Dia dekat depan dan di luar pecahan. Jadi kena take note kat situ. 1 per bx minus c. Ini dia punya bentuk lah. Mungkin ada yang akan tanya saya, Sir, bukankah tu maksud dia A per B X tolak C? Okay? Ya, sama. Tapi saya tak suka buat macam tu sebab nak tunjukkan benda lain. Okay, so ada beberapa maklumat dekat sini. Ada beberapa maklumat dekat sini. Pertama, kita akan tahu dia punya bentuk rational function. Rational function, bentuk dia, kalau ini adalah paksi X dengan Y, bentuk dia, aku tak nak buat macam ni lah. Okey. Buat hitam. Kalau ini paksi X, paksi Y, dia akan bentuk sebegini kalau dia positif. Kalau dia positif. Kalau dia positif, dia bentuk macam ini. Kalau dia negatif, however, kalau nilai A tu negatif, dia akan macam itu. Apa maksudnya macam ini dengan macam itu? Dia punya yang atas tu dekat sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kalau awak nampak kat sini, kalau A tu adalah positif, dia punya ni kat belah kanan, yang atas ni kat sebelah kanan, yang bawah kat sebelah kiri. Okay? Kalau dia negatif, dia punya lekuk ni kat sebelah kiri, bawah kat sebelah kanan. Boleh? Bentuk dia macam ni, jadi dia takkan lari. Dia takkan lari mana. Okay. Lepas tu sifat dia adalah, sifat rational function adalah, kalau saya buat satu contoh kat sini yang besar sikit, x, y, okay. Saya buat contoh lain, macam ni. Okay. Sifat dia adalah, bahagian dekat sini dengan kat sini, di sini dia takkan sentuh. Graf apa nama natang ni? Rational ni, dia takkan bersentuh dengan paksi Y, dia takkan bersentuh dengan paksi X, dia takkan bersentuh dengan paksi X kat sini dan juga bersentuh kat paksi sini. Melainkan dia intersect. Itu intersect lain cerita lah. Maksud saya bersentuhan ni adalah hujung ni. Hujung ni dia tak akan bersentuh, dia akan terus macam tu je, dia never touch. Never touch. Jadi bila never touch, dekat dalam ni, dekat pada paksi X, pada paksi Y, dia ada sesuatu yang tersembunyi. Dia ada sesuatu yang tersembunyi kat sini. Tersembunyi kat sini. Ini yang warna hijau ni yang kita panggil, asimptot. Asimptot. Actually dekat sebelah sini pun ada. Tapi untuk AM, kita tak perlu tengok dua-dua asimptot. Kita tengok X sahaja. Kita tengok vertical asimptot sahaja. Okay, now. Lepas tu, yang mana asimptot ni adalah, yang warna hijau tu, adalah kedudukan benda ini. Okay. Apabila bx minus c sama dengan kosong, kita dapatkan x, dia adalah sama dengan c per b, dan c per b adalah ini, c per b. Walaupun dalam keadaan ini adalah paksi x kosong, dia akan jadi kosong lah, maksudnya dia x lah. Okay, tak apa. Kita terus buat example. Okay, now. Kita tengok dekat depan ni. Positif. Depan tu positif. Kalau positif, dia punya lekuk dia belah kanan macam ni. Dia akan macam ini. Dia punya bentuknya. Bentuknya macam tu. Okay. Padamlah ni. Dia punya bentuk macam tu. Lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari asimptot ini. Asimptot ini. Okay, asimptot itu mana nak cari? Cari di sini. Macam mana nak ni? X tambah 4 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 4. Therefore, vertical asimptot ini adalah pada X sama dengan negatif 4. Is vertical
asymptote. Okay, now. So, macam mana nak sketch? Okay, kita buat paksi X, paksi Y. Kita buat paksi X, paksi Y. X sini, Y sini. Ataskan sikit kot. Okay. Then, di mana X negatif 4 tu tadi? Letakkan dia. X negatif 4 somewhere here lah. X negatif 4 somewhere here lah. X negatif 4 somewhere here. Jadi, lekuk tadi mana? Lekuk tadi kita start dekat asymptote ni. Allah. Okay, kita start di sini, turun sini, lepas tu macam tu. Okay, ni kena panjang lagi ni. Macam tu. Tapi ini never touch Jangan sentuhkan dia dia macam tu je. Itu belah situ. Belah sini pun sama. Lepas tu yang hitam ni boleh panjangkan lagi ni. Silap. Saya silap. Okay, mari kita panjangkan. Macam tu. Okey, sudah. Ini adalah kita punya function kita, fx kita. Okey, now mari kita cari dia punya apa nama datang tu? Domain dan range. Domain F, dan range F. Okey, domain adalah apa? Domain adalah garis menegak. Menegak. Okey, kita start daripada sini. Okey, sebenarnya biru tu ada sambung lagi sambung lagi. Sambung sampai sini. Okey, now kita buat garis tegak daripada negatif infinity. Kena kan? Kena. Dia tak kena kat mana? Sampai mana dia tak kena? Negatif 4. Bagus. Dia negatif 4. Masuk tak masuk negatif 4? Tak masuk. Tak masuk. Bila tak masuk, open bracket. Okay, minus infinity, negatif 4. Lepas tu sambung balik, betul? Sambung balik dari negatif 4, lebih besar dari negatif 4, sambung sampai sudah. Okay. Jadi, union negatif 4, infinity. Itu dia punya domain. Itu domain kita. Okay. Okay, how about dia punya range pula? Kita punya range pula. Range pula. Range kita pula macam mana? Range kita pula daripada atas kita tengok kena kan? Positive infinity kena. Ya. Sampai mana tak kena tu? Kosong. Bagus. Kosong. Lepas tu union kosong sampai negative infinity. Okay. Macam tu je. Ya? Nak tanya ke apa? Tak ada. Okay. Okay, now. Next, kita tengok yang ini pula. Okay, now. Okay, maklumat pertama, dia punya bentuk kat sini. Okay, now. Nampak tak saya bagi bentuk arm dia BX minus C. Betul tak? BX minus C. Bermaksud B tu, nombor yang sebelah X tu, mesti sentiasa positif. Adakah nombor yang dekat X positif sekarang? Tidak. Tidak. Jadi kena ubah bentuk dia. Kena ubah sikit bentuk dia. Kita kena ubah dia menjadi ini. Okey. Okey, kita buat kat sini. 1 per negatif 3x tambah 2. Tapi aku tak nak negatif 3 tu. Aku tak nak, bukan tak nak 3 tu. Negatif tu aku tak nak. Okey. Negatif tu tak nak. Jadi apa nak buat dengan negatif tu? Letak di luar. Factorizekan dia. Factorizekan negatif 1 per. Jadi 3x tolak 2. Jadi 3x tolak 2. Kita keluarkan negatif tu. Therefore, barulah kita boleh nampak apabila luar ni negatif, bentuk dia adalah macam ini. Macam itu. Ingat, positif macam ini, dia punya lekuk tu belah kanan. Yang negatif, lekuk dia ni belah kiri. Lepas tu lekuk dia ni, dia akan perpendicular macam ni. Dia akan serenjang. Serenjang pula, dia akan macam diagonal. Okay. Dan selepas itu, kita kena cari apa? Kita kena cari
Apa nama datang tu? Vertical asymptote. Vertical asymptote nak dapat macam mana? Dapat dari sini. 3x tolak 2 sama dengan 0. X sama dengan 2/3. Betul. Okay, so inilah 2/3. Dah dapat maklumat tu. Mari kita sketch. Mari kita sketch. Apa ni? Okay. Okay, sketch kat sini. Okay. Kita letak vertical asymptote dulu. Kita letak vertical asymptote dulu. 2/3 somewhere here lah. Somewhere here. Okay, and then kita punya graf mudah aja. Belah kiri kan? Belah kiri maksudnya kena macam ni lah. Lepas tu yang ini pun sini. Dan dapatlah fx kita kat sini. Inilah fx kita. Dah dapat. Senang je. Okay. Lepas tu jangan lupa label 2/3. Okay, now what is the domain and the range? What is the domain and the range? Domain dia adalah daripada negative infinity sampai 2/3. 2/3 union 2/3 infinity. Okay, dia punya range pula adalah daripada negative infinity sampai sampai apa? Sifar. Sifar. Bagus. Sampai sifar. Itu sahaja. Okay. Mungkin kalau kamu tengok dia punya range macam sama, sentiasa sama. Tapi tengok jugalah soalan kalau nak buat belajar.